Kampung Tok Raja, Jertih, Besut, Terengganu, Darul Iman. Di sini tertulis kisah insan cekal yang kini bergelar jutawan dengan berbekakan RM1.30 bersama impian dan harapan yang dipikul di bahunya. Muhammad Azlan Abdullah atau Ali, 35 tahun, berasal daripada keluarga miskin tegar di daerah Besut, Terengganu. Lantaran dihimpit episod kehidupan serba kesusahan, anak keenam daripada 16 adik-beradik, Azlan mula membantu menyara keluarga sejak di bangku sekolah lagi. Dengan menggunakan tenaga 4 kerat, Azlan meraih pendapatan dengan bayaran RM18 sehari sebagai pengutip sampah. Sewaktu belum ada kerja, sewaktu saya belum jadi ejen harta tanah, saya tak ada pilihan. Saya bekerja sebagai pengutip sampah di kem Tentera Udara Diraja Malaysia, Gong Kedak, Pasir Putih, Kelantan dengan bayaran gaji hanya sebanyak RM18 sehari saja. Jadi pada waktu tu apabila beberapa kali mak saya call, dia bagi tahu dekat rumah tak ada beras, dekat rumah tak ada makanan. Jadi beberapa kali saya pergi ke kantin dekat kem tentera tu, saya tengok mana-mana lauk pauk yang walaupun telah diarahkan untuk dibuang, tapi saya rasa masih sesuai lagi untuk dibuat makanan. Contohnya ada ayam, ada sayur yang tak elok sangat tapi taklah terlalu rosak. Saya bawa pulang ke rumah saya untuk dijadikan lauk bagi kami sekeluarga. Azlan Amin Properties Sendirian Berhad terletak di Jertih, Terengganu. Pada tahun 2009, ekoran kehidupan keluarganya yang serba daif, Azlan menamatkan pengajian tahun keduanya dalam bidang sains sukan di Kolej Islam Sains dan Teknologi, KIST, demi mengubah nasib diri dan keluarganya. Kini Azlan peneraju kepada syarikat hartanah dengan aset tanah bernilai jutaan ringgit. Seorang yang sederhana dan merendah diri, Azlan disegani sahabat handai dan warga kerjanya. Apa yang saya bangga sangat dengan Tuan Azlan ni, dia salah seorang yang sangat suka bersedekah. Saya rasa itulah salah satu puncanya dia murah rezeki. Dia suka tolong orang susah. Waktu saya kat pejabat pun ada je yang datang minta bantuan, minta sumbangan anak sekolah, bantuan keuangan macam tu. Jadinya dia secara sukarelanya dia bagi sumbangan tu. Pertemuan Azlan bersama kedua mentornya dalam bidang hartanah, Cikgu Halim Mat Saman dan Cikgu Haji Ramli Haji Hassan, merubah pola kehidupannya. Bermula dengan memperolehi komisen daripada jualan tanah, kini Azlan berjaya menguasai hartanah di bawah naungan syarikatnya di sekitar Terengganu dan Kelantan. Dia mengusahakan pelbagai projek perumahan dan pembinaan bernilai jutaan ringgit. Muhammad Mustaqim Abdullah atau Ali, 29 tahun, dilantik menjadi pembantu pribadi Azlan dan sentiasa berada di sisi abangnya. Setiap kejayaan tidak datang bergolek. Azlan percaya di dalam setiap langkahnya dalam mengubah nasib keluarga terselit doa dan harapan insan bergelar ibu yang sentiasa menjadi penguat semangatnya. Siti Aisyah Ismail, 63 tahun, membesarkan 16 cahaya mata bukan satu tugas yang mudah, lebih lagi hidup dalam serba kekurangan dan dihimpit keperitan. Dia melihat kesungguhan Azlan dalam membantu menyara keluarga sejak dari usia muda lagi. Azlan sememangnya ringan tulang. Ya Allah, susahnya nak boleh hidup ni katanya. Nak boleh hidup susah. Lagu ni lah, mak kita orang susah tak ada ilmu lagi nak menjadi ilmu, dia kata. Lagu ni hidup cara hidup, dia kata. Susah tapi duit selalu dia bagi ke mak dengan ayah. Tak lala duit boleh kerja. Kerja rata-rata. Masa sekolah pun dia akan sambil bekerja, mak susah kata kan.
Dia mikir nak bantu adik-adik, keluarga semualah. Dia pandailah buat macam-macam dia nak jadikan tu. Jagung, tanam terung, tanam lada. Yang ni kecil-kecil ketika tu dia menanam. Bagi Mustaqim, kejayaan dikecapi abangnya berkat kesungguhannya yang sentiasa memastikan kebajikan kedua ibu bapa dan adik-beradik terpelihara. Abang Azlan dia seorang yang orang kata seorang yang jaga kebajikan mak dan juga ayah, adik-beradik apa semua. Dia kalau dia nak ke mana-mana pun dia akan jumpa mak ayah dulu lah sebelum dia keluar mana-mana, jumpa mak ayah, saling mak ayah, tinggal duit belanja apa semua. Abang Azlan merasai kesusahan itu dalam usia dia membesar. Dia merasailah kesusahan itu. Dia maknanya bukan senang lah untuk dia nak berjaya tu satu tempoh yang panjang. Berbekalkan niat yang tulus dan ikhlas demi mengubah nasib keluarga 12 tahun lalu, kini pencapaian yang dikecapi Azlan turut tempias kepada masyarakat sekitar. Dia sedang mengusahakan tanah dan projek perumahan mampu milik dengan harga yang berpatutan di Setiu. Azlan cekap menganalisis setiap peluang yang hadir. Dia bertindak pantas dengan meneroka pelbagai peluang perniagaan tak kala rakan seusia memilih kerjaya sebagai penjawat awam. Jadi rancangannya insya-Allah di samping kita jual tanah-tanah lot secara ansuran bulanan kepada orang yang tak mampu nak bayar cash, insya-Allah kita juga akan bina projek perumahan mampu milik di kawasan ini. Bagi Azlan, halangan sentiasa ada, tetapi jalan keluar juga ada. Dalam situasi mencabar, seseorang itu memerlukan strategi dan kaedah terbaik untuk mengatasi kerumitan. Bangi Selangor. Biarpun jadual hariannya padat, Azlan memastikan dirinya hadir ke pejabat Azlan Al-Amin Properties Sendirian Berhad, biarpun perlu merentas lebih 300 batu setiap minggu. Allah bisa, Tegal biasa. Perjuangan insan berjiwa kental ini tidak terhenti setelah berjaya menerima status jutawan dalam bidang hartanah. Baginya, banyak lagi perancangan disusun demi ummah. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, 47 tahun, selaku usahawan dan tokoh kewangan Islam di tanah air, berbesar hati turut serta dalam urus niaga dijalankan Azlan yang menepati hukum syarak. Dia berkhidmat sebagai penasihat syariah Azlan Al-Amin Properties Sendirian Berhad dan Haji Land Berhad, menganggap kepribadian Azlan yang terbuka terhadap pandangan dan nasihat memudahkan untuk bekerjasama. Saya kenal beliau sebagai seorang yang bersungguh-sungguh dalam memastikan semua perniagaan dia bukan hanya berjaya dari sudut komersial, menguntungkan, tetapi dia sentiasa partikular dan menjaga dari sudut syariah. Dan saya dapat lihat apabila saya terlibat sebagai penasihat syariah dan memberikan nasihat-nasihat, lalu penerimaannya sangat baik. Beliau bukan hanya ingin mendapatkan pengesahan cok kosong, tetapi nak memastikan betul-betul perjalanan kecil besar dalam syarikat itu adalah sentiasa menepati hukum syarak. Anak kelahiran besut ini percaya dalam setiap nikmat dicurahkan kepada dirinya dan keluarga, terselit rezeki buat insan yang serba kekurangan. Berkat didikan dan ajaran kedua ibu bapanya, Azlan sentiasa menjadikan sifat pemurah sebagai amalan diri. Sudah menjadi kebiasaan buat dirinya untuk berbakti kepada komuniti masyarakat sekeliling maupun luar negara. Alhamdulillah, bermula tahun 2012 iaitu kira-kira 2 tahun selepas saya mula mencapai kejayaan. Daripada tahun 2012 saya mula membantu masyarakat bukan hanya di dalam negara tetapi di luar negara, antaranya di Kampung Cham, Kemboja,
Yang mana penduduk-penduduk Islam yang miskin di Kampung Cham, kami bantu buatkan rumah untuk mereka, kami bantu biayai anak-anak mereka meneruskan pengajian di madrasah-madrasah tahfiz daripada tahun 2012 sehingga sekarang. Jadi alhamdulillah kerja-kerja kebajikan kami sebenarnya seiring dengan kemajuan perniagaan kami. Perjuangan dan semangat dalam melakukan kerja-kerja amal tidak pernah luntur. Dalam Al-Quran ada menyatakan sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sama ada ditemani kedua ibu bapa atau bersama adiknya Mustaqim, bantuan yang disampaikan Azlan adalah keperluan asas seperti beras, tepung, minyak masak, garam, gula serta biskut. Sumbangan yang diberikan sedikit sebanyak dapat meringankan beban ibu tunggal, anak yatim dan asnaf. Penduduk di sini amat bersyukur atas pemberian yang diterima, antaranya Zaini Dolah, 41 tahun. Ada akak 6 orang. 6 orang. Jaga mak. Tak ada, mak duduk sorang aja. Terima kasih kepada Tuan Azlan. Selalu menolong orang kampung. Mak ataupun orang kampung, dia tak lupalah jasa baik dia lah. Terima kasih banyak. Dulu Tuan Azlan ni susah, tapi sekarang ni dah berkejaya lah. Jadi sudi tolong jiran-jiran dan mak saya ni. Abdullah atau Ali Ahmad, 75 tahun, menjadi saksi kepada sifat mulia anak keenamnya yang tanpa jemu menghulurkan bantuan serta menyantuni golongan serba kekurangan bagi mengejar syafaat serta naungan di akhirat kelak. Pernah dia muat buat beras satu elak dengan Mustaqim menjelajah malam. Bukan dalam kampung ni, luar kampung. Supik, 2 supik. Maka itulah kena pada kehendak kita, mungkin benda tu selari pada agama kita. Bila kita tak habis guna, kita kena bagi orang. Jangan kita jadi bakir. Hak tu orang lain. Allah Ta'ala tabur gitu. Kita milik sekejap. Tanah luk dia boleh beri ke orang yang tak mampu nak bayar dengan harga RM500. Harga RM560. Tak apa makcik. Tukar nama ambil nak makcik. Teriak hamba Allah tu. Azlan berpegang teguh kepada prinsip hidup beragama adalah tunjang kejayaan. Baginya, titik ketenangan boleh diperolehi terutama melalui solat dan sabar. Bagi insya Allah bagi dia ni main budak baik, main-mainan tak ada. Rokok pun tak isap. Semayang dari kecil besar tak tinggal. Mengaji Quran pun utama. Dia tak tinggal. Dia di sekolah dia tu email, dia lah tu lepas semua mengajar budak-budak. Mak dia pesan, dia tinggal maya, dia tinggal Quran, boleh ajar anak esok. Tu barakah berkat kita hidupnya. Itulah punca utama barakah berkat, semayang Quran, berzikir atau berselawat. Itu punca utama kita hidup. Bagi Azlan, setiap insan perlu yakin rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama buat setiap hambanya yang bersabar menempuh ujian. Episod kehidupan Azlan satu ketika dahulu bergelumang dengan kemiskinan seiring dengan pepatah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mengimbas memori lalu, keperluan persekolahan Azlan dan adik-beradik sememangnya tidak dapat dipenuhi bapanya yang hanya bekerja sebagai petani. Pernah digelar kasut mulut buaya kerana pakaian seragamnya yang compang-camping dan koyak rabak. Dia sering diejek dan dibuli rakan sekolahnya. Jadi kisah yang ditanya saat ini, saya kalau teringat lah ni, kalau nak beri jawapan lah ni amat-amat sedih. Sebab cerita dulu ni, saya gelumban dalam kemiskinan. Tak ada orang nak buat di waktu itu. Saya pernah dipanggil oleh guru, 5 orang guru. Guru disiplin dan guru kelas, guru biasa.
Sebab apa? Sebab anak tingkatan 2 datang sekolah selipar Jepun. Tidak ada bapa dan ibu suruh anak berjalan kaki ayam pergi sekolah. Tak ada orang. Cikgu ada yang menangis. Di waktu itu, saya makan lauk nasi ikan anak ruang kering dalam benang. Saya kutip pucuk-pucuk kayu sebagai ulang. Hari ini saya gobeh, saya sawi, saya semua hebat. Bibit-bibit percintaan Azlan bersama isterinya Nurul Fitriah Muhammad Sabri, 35 tahun, bermula ketika menghadiri latihan khidmat negara yang disertai mereka. Jadi, kita orang menyertai ada satu program lah yang khidmat negara tu. Masa tu bulan puasa, Nurul pergi satu surau. Masa tu dia yang imam. Macam mana dia tahu nombor telefon Nurul, macam mana Nurul tinggal kat mana pun tak tahu. Tiba-tiba dia telefon, dia call, dia cakap saya Azlan, macam ni nak kawan. Satu siapa? Yang imam dekat surau semalam lah. Cakap, oh, memang tak kenal lah dengan Azlan ni. Dia kosong lah. Dan dia susah lah. Masih lagi pengutip sampah lah. Dia tengok pun dari segi agama pun dia tekankan agama. Kerja ni mana-mana boleh cari. Macam tu lah. Jodoh pertemuan ketentuan ilahi. Mereka dikurniakan 5 cahaya mata. Nurul Natasha Al-Humaira 9, Nurul Atirah Al-Atiyah 8, Muhammad Atiqullah Al-Amin 6, Nurul Syahirah Al-Afiyah 3 dan Muhammad Athoillah Al-Iman 1 tahun. Biarpun bergelar suri hati jutawan, Nurul Fitriah kekal rendah diri dan lebih selesa melayari bahtera perkahwinannya secara sederhana. Dakilah gunung yang tinggi bersama hati yang rendah ke bumi. Itulah prinsip utama Azlan dalam mengejar impian dalam kehidupannya. Mustaqim anak ke-10 selaku adik juga pembantu peribadi abangnya memaklumkan Azlan sentiasa merendah diri dan tidak gemar hidup secara bermewahan kerana pernah melalui fasa kesusahan. Dia ni seorang yang kata macam hamba, jenis hamba lah. Dia seorang yang tak kisah dengan pemakaian dia. Itulah diri dia. Dia suka berselipar Jepun. Walaupun ke mana-mana pun baju t-shirt kadang-kadang. Cuma bila dia keluar dalam waktu kerja, dia akan pakai sebagaimana time perlulah bila nak jumpa orang tertentu, dia akan pakai itu. Tapi kalau kehidupan sebenar dia di kampung semua, itulah dia. Pakai plekat, baju t-shirt, selipar pun apa ada. Gel tangan apa semua dia apa ada je. Dia tidaklah kata mewah-mewah pun ada. Itu diri dia lah. Biarpun jadual hariannya padat dengan urusan perniagaan, di sinilah tempat Azlan meluangkan masa bersama ahli keluarganya menikmati pelbagai jenis buah-buahan di dusun miliknya. Sebagai usahawan hartanah yang berjaya, pelbagai tanggungjawab harus dipikul. Menurut isterinya Nurul Fitriah, biarpun penat dan diselubungi tekanan kerja, suaminya tanpa jemu melayan karenah anak-anaknya seusai sahaja tiba di rumah. Semestinya Azlan ni seorang bapa yang tegas, tapi dia tidak keraslah dengan anak-anak. Yalah, biasalah kalau bila masuk dalam perniagaan ni memang tak boleh larilah daripada masalah. Tapi sebanyak mana masalah dia, balik rumah dia hanya senyum. Kadang-kadang tu bawa balik makanan dengan senyuman, tak ada bercakap, dah banyak masalah lah, pening lah, tak pernah. Jalan jauh pun tak adalah cakap abah letih, jangan ganggu abah, tak ada. Dia balik makan nasi dengan abah. Azlan sentiasa meletakkan ibunya Siti Aisyah sebagai guru yang menjadi medan rujukan dalam apa jua bidang. Ibunya kagum dengan kekentalan jati diri Azlan.
Dia pergi kutip sampah kata-kata apa kat mana ni kat apa ni kat ni? Kat askar tu kan, kat askar tu kan? Kata-kata mak ikut duit sampah. Dia balik askar itu makcik ingat dia mengajuklah balik mengko letih kutip sampah ni kan. Yang banyak busuk makcik dah tegar busuknya balik lain ke rumah kutip sampah maklumlah. Ada belakang najis semua kan? Dia lepas kasut bot dia buang tak kasut bot dia tu ulat tubik dah. Dia buang kasut bot tu ulat yang najis ni. Lari takut kita minta air mata menangis. Allah susahnya nak boleh hidup ni katanya. Inilah wakaf yang pada tahun 2010 saya keluar bersama wang hanya RM1.30. Saya keluar di tengah-tengah kegelapan malam bersama dengan segunung harapan untuk menjadi orang yang berjaya. Akhirnya 10 tahun kemudian saya kembali lagi ke wakaf ini dengan sebuah kejayaan yang telah berjaya digenggam. Bagi Azlan, setiap individu perlu menjadikan cita-cita sebagai falsafah dan asas bagi mencapai misi dan visi dalam hidup. Matlamat bagi pencapaian diri adalah tangga untuk mencapai wawasan yang diimpikan. Semoga potret inspirasi yang dilakar Azlan Abdullah menjadi bukti bahawa kegagalan itu tidak bererti tewas. Tetapi dari kegagalan itulah kita bangkit menjadi lebih baik dari sebelumnya.